Sama kami daripada Shah Alam News Network. Hari ini kita ada sedikit perbincangan santai lah. Lebih kurang macam sembang santai. Sebelah saya ini adalah saudara Faris Hadi, Esko Pemuda UMNO Malaysia, dan saya daripada pihak Shah Alam News Network TV untuk membincangkan sedikit gambaran ataupun suasana politik negara pada hari ini. So Faris, macam mana dengan yang Faris lihat hari ini punya politik Malaysia, landscape dia? Cuba boleh kita kongsikan pendapat. Okay, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Shah Alam News Network kerana sudi untuk menjemput saya dalam program malam ni yang sepatutnya saya rasa dia tak tahap serius ni macam ni. Kan? Tapi tiba-tiba bila start je live ni, kita tiba-tiba rasa nak jadi serius. Betul kan. Tapi macam mana pun, serius atau tidak, matlamat apa yang kita nak sampaikan, kita cuba sampaikan. Cuba sampaikan. Kita sama-sama cuba Apa sampaikan. pun tadi Hidil lupa nak beritahu yang Hidil juga seorang penulis. Di Facebook. Walaupun Hidil seorang yang bersama pasukan yang bersama dengan SAN TV iaitu Shah Alam News Network. Hidil juga seorang penulis dan saya juga terlibat dalam pasukan yang menghidupkan Shah Alam News Network TV ni. Ianya sebenarnya adalah satu channel Facebook dan YouTube yang dibuat oleh sekumpulan anak muda. Matlamatnya kita nak buat TV channel untuk menjadi medan perkongsian maklumat, perkongsian informasi dan segala apa sahaja pandangan warga Shah Alam boleh bagi komen, bagi respon. Dan juga sebenarnya kami juga kita perlukan sahabat-sahabat kita di luar sana, kalau boleh bagi pandangan pada kita sama-sama kita berkongsi untuk kita dalam satu matlamat kita untuk memartabatkan anak muda di Shah Alam khususnya. Jadi sebenarnya segmen malam ni, segmen kita panggil segmen cakap-cakap dia. Cakap-cakap ya. Segmen cakap-cakap ni adalah antara salah satu segmen dalam SNTV yang kita rancangkan. Dan sebenarnya banyak lagi segmen lain yang akan datang, yang akan kita buat. Tapi by time to time, dan kita perlu juga idea daripada sahabat-sahabat, remaja, pemuda, semua warga muda di luar sana untuk bagi kita idea macam mana lagi kita nak kembangkan Shah Alam News Network ni supaya banyak lagi orang boleh tengok informasi dalam ni, dan banyak idea juga boleh memberikan tambah nilai kepada masyarakat. Khususnya masyarakat di Shah Alam lah kan. Apabila kita berbicara tentang anak muda, saya terfikir kan, hala tuju anak muda di Malaysia ni, khususnya kita di Shah Alam macam kita lihat sekarang, apabila kita merujuk kepada segmen kita ni, saya melihat hari ini saya lebih suka untuk kita membicarakan soal apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Lebih lagi politik lah, ketidaktentuan politik. Macam bagi saya sendiri Faris, saya melihat hari ini landscape politik di Malaysia ni telah memasuki satu episod yang keliru, lagi mengelirukan. Kesian Kan? Sebab apa? Bagi saya, dengan ketidaktentuan politik dan negara pada hari ini, dia akan merosakkan sistem ekonomi Malaysia ni. Dengan sekarang ni pun kita dapat lihat ekonomi global pun mengalami masalah yang sama juga. Apalagi dengan masalah yang kita dapat pada hari ini, dengan politik kita ringgit jatuh, saham jatuh, apa semua, harga barang pun tidak dikawal dan tidak menentu. Hari ini macam baru-baru ni tadi saya ada kawan bagi tahu harga bawang Pakistan melonjak harganya ke RM36 sekilo. Sebelum ini hanya RM16 saja. So bila harga bawang naik, so kita terus membawang kan. Betul, kita terus membawang dan kita teruskan membawang pada hari ini kan. Pada ketika ini pun kita boleh sembang-sembang untuk kita menyalurkan beberapa maklumat ataupun pendapat, pendirian kita kan. Macam Faris ni kan, sebagai seorang Esko Pemuda UMNO yang lebih luas Faris punya liputan ataupun maklumat yang Faris dapat daripada pusat, apa pendirian yang Faris rasa, yang Faris ingin kongsikan kepada kita orang semua lah? Jadi sebenarnya kita tengok juga situasi yang berlaku hari ini sebelum kita masuk ke bab yang lebih detail kan, apa yang berlaku hari ini sehingga hari ini tidak dapat nak bentuk satu kerajaan baru. Kita pergi balik setapak ke belakang, bagaimana perkara ni boleh terjadi. Jadi rentetannya saya cerita sikit lah.
dia bermula daripada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Betul. Yang dikatakan yang kita dengar lah, betul tak betul wallahualam, tapi yang kita dengar panas, mengatakan ada pihak cuba untuk nak desak Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan menyerahkan kuasa Perdana Menteri itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Tetapi tiba-tiba apabila mesyuarat tu agak tegang, saya lihatlah, boleh tengok mimik muka Datuk Tan Sri mimik muka Tun Dr. Mahathir selepas buat PC selepas mesyuarat tu, nampak macam unhappy. Dia tak body language. Body language dia macam ada something wrong yang akan berlaku. Ya, betul. Dia mengatakan yang dia akan letak jawatan tapi terpulang pada dia. Jadi dalam tempoh 2 hari selepas tu, tiba-tiba kita dengar ada satu majlis yang mengumpulkan ahli-ahli parlimen. Dan secara tiba-tiba hari Isnin, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ideanya satu berita yang sangat mengejutkan semua pihak, berita yang tak dijangka-jangka. Bayangkan dia, kita tengah hari Isnin tu, dahlah tengah kejutan tengah kejutan dengan berita malam tadi, semua majlis pakatan ahli parlimen berkumpul. Langkah drastik daripada Tun Dr. Mahathir sendiri. Tiba-tiba langkah drastik, Tun Dr. Mahathir letak jawatan. Lepas tu dia letak pula jawatan sebagai pengerusi bersatu. Jadi kita timbul tanya-tanya pada ahli politik, pada rakyat, kita tak tahu cerita. Saya tertarik dengan apa yang Fadil kata sebagai peranan Dr. Mahathir sebagai pengurusi Parti Perubumi Bersatu Malaysia. Bagi saya lah, selalunya apabila kita tengok satu struktur organisasi ataupun lebih tepat yang kita katakan parti politik, kuasa maksudnya mutlak untuk membuat keputusan dalam sesebuah parti itu terletak kepada presiden. Betul. Dan dibincangkan dalam mesyuarat majlis tertinggi. Tapi apabila saya melihat Tun Dr. Mahathir berperanan sebagai pengurusi, apakah peranan dia lebih mendahului Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai presiden? Ya, betul. Tapi itu yang kita jadi pelik tu. Tapi kita boleh lihat sejarah Tun Dr. Mahathir ni, dia memang dia memang gunakan kuasa dia untuk menentukan segalanya. Betul. That's why macam mana Tun Dr. Mahathir boleh jadi 2 kali Perdana Menteri, macam itulah kita boleh lihat keadaan dia. Yang hebatnya Tun Dr. Mahathir, apabila dia dah letakkan jawatan, dah tentulah kerajaan automatik, kabinet terbubar. Kan? Itu permintaan dia kepada Agong. Tapi persoalan dia kenapa? Itu yang saya tidak dapat nak membaca. Kenapa letak jawatan? Kenapa Tun Dr. Mahathir secara drastik letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia? Saya merasakan yang Dr. Mahathir ini mempunyai satu agenda. Agenda yang tersembunyi di dalam komplot yang dia sendiri buat. Maksudnya di dalam ni bagi saya saya tidak ini pandangan saya bukan bersifat kolektif Apa yang saya nampakkan, Dr. Mahathir sendiri mempunyai agenda ataupun permainan politik yang level tinggi punya. Kita pun tak boleh nak capai pemikiran macam dia. Kita pun tahu Dr. Mahathir mempunyai power politik yang sangat tinggi. Daripada dulu dia bermain politik setelah 50 tahun, 60 tahun. Sekarang ini kita lihat Dr. Mahathir sendiri, saya tidak mengklasifikasikan yang Dr. Mahathir ini terjerat, tetapi saya merasakan akan ada lagi agenda dia yang tersembunyi yang akan datang. Tapi iyalah, sehingga hari ini kerajaan tak dapat dibentuk dan pelbagai drama yang kita lihat yang sedang berlaku di dalam arena kancah politik dan pemerintahan negara ni. Cuma bila nak selesai ni, kalau kita tengok? Itulah saya melihat, kalau Faris lihat dalam pembentukan sebuah kerajaan demokrasi lah, kalau yang macam negara kita ni kerajaan demokrasi berparlimen berperlembagaan, kita melihat sekarang ada 3 blok politik di dalam parlimen. Satu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muafakat Nasional, dan yang menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ketiga-tiga blok politik ini tidak mampu untuk membentuk majoriti, walaupun majoriti mudah. Kan? Saya teringat lalas tergantung. Tak boleh nak buat kerajaan. Sebab ini masalah. Sebab apa? Saya teringat dalam satu pilihan raya 2017 di UK, Parti Konservatif UK kan gagal mendapat majoriti dalam pilihan raya tersebut. Tetapi mereka mengikat tali perjanjian dengan Parti Demokrat pada ketika itu untuk membuat apa-apa dasar. Kan itu perjanjian yang bertulis, yang maksudnya ada aku janji dia.
Macam itu bagi saya tak ada masalah. Tetapi sekarang ni dalam Malaysia ni situasi dia berbeza. Sebab apabila saya lihat, jikalau katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai majoriti mudah 112 katakan kan, perkara ini tidak mendatangkan kestabilan politik kepada negara. Ya, betul. Sebab apa? Jikalau Datuk Seri Anwar berjaya membentuk kerajaan, jikalau dalam masa tak sampai sebulan atau 2 bulan ada 1-2 ahli parlimen yang lompat, kemudian ini akan berterusan. Sampai bila kita harus menerima benda-benda yang sebegini kan? Ya, betul. Tapi ni pendapat lah Ya. Saya tengok kenapa Tun Dr. Mahathir buat perkara ni, yang saya rasa lah, pertama sekali kita boleh lihat sebenarnya Dr. Mahathir ni dia ada satu pasukan yang gagal. Ya. Kan, Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri kan, dan dia ada pasukan ahli parlimen ni yang gagal, dan ahli-ahli kabinet dia semua gagal. Jadi apabila ahli kabinet dia semua gagal, menteri-menteri ni cuba nak salahkan Dr. Mahathir. That's why dia nak tukar presiden. Tapi Dr. Mahathir Tun Mahathir bukan jenis yang nak menerima kesalahan. Orang dah tuduh dia konon-konon dia lah punca ekonomi jatuh, harga barang naik, hutang naik. Jadi sekarang ni menteri-menteri kabinet dah cuba nak cari salah dia dan minta dia tak jawatan. Tapi oleh kerana kita tahu Dr. Mahathir adalah bukan orang yang jenis nak menerima kesalahan dia, apa dia buat? Dia letak jawatan supaya semua menteri-menteri kabinet dia secara automatik dia akan hilang jawatan. Akan. Jadi siapa sangka bayangan dia hari Ahad tu, menteri-menteri semua tengah relax, kan? Semua terkejut Terkejut, tiba-tiba hilang jawatan. Yang lebih hebatnya, diorang tak dapat pencen dia. Yang saya dengar, diorang tak dapat pencen. Betul. Sebab apa yang saya tahu kan, apabila seseorang Perdana Menteri meletakkan jawatan, secara automatik menteri-menteri kabinet juga akan tergugur jawatannya. Betul. Kan, sebab apa? Itu kita mengamalkan amanah demokrasi berparlimen. Cuma apa yang saya lihat, Datuk Seri Tun Dr. Mahathir ini mempunyai pemikiran politik yang sangat tinggi lah. Betul. Kan, kita pun tak terjangkau. Cuma adakah keadaan sebegini harus rakyat lalui? Betul. Itulah yang itu persoalan saya lah kan. Saya rasa dia sepatutnya kita tak boleh nak bebankan rakyat dalam ketidaktentuan politik yang begini. Bayangkan, saya ambil contoh lah, ayah saya sendiri. Betul. Kan duk call tanya apa perkembangan semasa, dan apabila orang dah berumur ni dia, betul. risau dia boleh memberi kesan kepada kesihatan. Ya. Juga kepada peniaga-peniaga, dia boleh beri kesan pada ekonomi. Ya. Pada pelabur luar, pelabur dalam negara, orang peniaga. Jadi semua merisau, takut ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Jadi apa yang mereka buat, mungkin dia orang simpan duit, tak spend duit ke. Jadi dia merencatkan ekonomi. Betul tak dia? Jadi sebenarnya bagi saya tidak adil apabila seorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat, apabila dia gunakan sistem yang ada ni untuk hanya semata-mata untuk puaskan nak tetapkan kuasa politik dia. Saya rasa tidak adil lah pada rakyat yang memimpin, yang memilih mereka ni. Jadi sepatutnya saya haraplah, sebenarnya sebagai orang muda kan, kita boleh tengok dia kat kedai makan, kat mana-mana semua orang cerita pasal benda ni. Apa nak jadi dengan negara kita? Yang saya nampak bukan dalam kalangan ahli politik sendiri pun, di kalangan rakyat pun dah berminat untuk bercerita tentang politik ni. Itu the positive part lah. Ya, betul. Sebab apa maksud saya, yang kita dalam circle dalam politik ni, kita perlu memberi satu pendekatan yang maksudnya yang membina untuk memberitahu maklumat yang sebenar, apa yang berlaku sebenarnya. Betul. Sebenarnya that's why saya rasa lah, bila kita tak tahu maklumat yang sebenar, sebenarnya kalau boleh kita kena jadi warga rakyat yang bertanggungjawab. Kan, bila kita tak tahu maklumat tu sahih ataupun tidak, kita kalau boleh kurangkan sebaran benda-benda yang kita tak pasti. Sebab ia memberi kesan yang lebih besar, dan akhirnya orang buat pelbagai spekulasi di luar sana, dan ia sebenarnya lagi memberikan kesan yang positif, kesan yang negatif. Betul. Sebab itu saya melihat sekarang macam di media sosial pun banyak tular perkara-perkara yang berita-berita yang tidak benar, apa semua itu yang kerajaan akan datang ataupun hari ini perlu mengambil langkah untuk membenteras genjala-genjala yang sebegini kan. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang baik daripada situ yang saya lihat, masa Kerajaan Barisan Nasional berkuasa, itu yang mereka terima. Hari ini itulah harga yang kerajaan sekarang perlu bayar lah. Bagi saya lah. Tapi lah yang kita tak sangka kan, dalam tempoh 2014 bila berlakunya 2018 bila berlakunya pilihan raya,
kerajaan Palestin tiba-tiba runtuh dalam tempoh 1 hari. Betul. Kan? Tapi tak sangka selepas tahun 8 bulan, Tahun 8 bulan. tiba-tiba kerajaan Pakatan Harapan dengan tak cukup penggalnya. Kalau dulu kita ratibkan kata kerajaan sepenggal, rupanya kerajaan tak sampai sepenggal. Tak sampai sepenggal. Kan, siapa sangka sebab dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan, mungkin banyak perkara yang mereka buat, yang mereka khianat kepada rakyat, kepada tanggungjawab apa yang patut yang mereka lakukan, akhirnya mereka tumbang sendiri tanpa perlu kita tumbangkan. Betul. Tanpa pilihan raya, kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan DAP dengan kuasa majoritinya dikawal oleh DAP ni tumbang. Saya melihat pembangkang sekarang macam Faris sendiri berada dalam Exco Pemuda UMNO, tidak perlu susah payah untuk buat kerja sebagai pembangkang berbanding dengan mereka dahulu Tapi dia sebenarnya kita jadi pembangkang ni, dia pembangkang betul kan? Saya pembangkang. Okay. Kita pembangkang ni yang seronoknya sebenarnya saya tak puas lagi jadi pembangkang ni. Betul. Saya sebab apa? Dengan menteri yang kelakar, dengan menteri yang selalu buat statement yang, jadi ianya walaupun ekonomi tu kesan negatif dia, ekonomi kita jatuh, tapi pembangkang dapat banyak isu untuk kita balut. Betul lah. Jadi, macam yang kelakar Faris cakap tadi, saya pun melihat ada satu perkara yang berlaku semalam Kita melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dan menamakan beliau sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan yang ke-8. Kan? Apabila saya menaikkan hantaran yang sebegini di media sosial, viral lah. Ada segelintir penyokong beliau yang mengatakan perkara itu mengambil langkah PKR merupakan parti terbesar dalam Pakatan Harapan pada ketika ini. Tapi mereka lupa Azmin dah keluar. Dengan 11 ahli parlimen termasuk Azmin, ini menjadikan DAP adalah parti terbesar sekarang dalam Pakatan Harapan. Mengapa mereka tidak meminta Lim Kek Siang saja yang menamakan Anwar? Tapi dia kenapa Anwar Ibrahim dia umumkan diri sendiri? Itu yang saya pelik. Kan, adakah Anwar berasa dia tidak sabar untuk saya rasa lah dia tak percaya kat orang lain dah. Betul. Dia dah banyak kali terkena. Mungkin ada konflik juga dalam dia takut kalau dia serah kat orang, sebab dia akan berasa puas apabila dia mengumumkan diri dia sendiri sebagai. Jadi ada kemungkinan tak kalau dia suruh Mat Sabu umumkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ataupun bila Mat Sabu dapat mic dia umumkan diri dia sendiri. Itu sebenarnya itulah kikat yang. Ataupun kalau Lee Ngoc Eng dapat mic tu dia pun umumkan diri sendiri kan. Jadi sebenarnya di kalangan mereka ni diorang tak percaya sama sendiri. Ada kesepakatan dan dia tak ada kepercayaan sendiri sebenarnya. Jadi kalau kata nama pakatan tu sebenarnya nama dia ketidaksepakatan rakyat. Bukan Pakatan Rakyat kan, Pakatan Harapan. Bila kita melihat suasana yang begini dalam landscape politik pada hari ini, saya merasakan apabila kita pandang balik ke belakang masa zaman Barisan Nasional memerintah, sebab apa Barisan Nasional memerintah yang didominan oleh parti UMNO ini mampu untuk orang cakap mengawal semua parti-parti komponen ini, sebab UMNO itu tertegak dengan kuasa akar umbi dia. Betul. Kekuatan dia dengan akar umbi. Apabila sesebuah parti itu untuk kuat, dia memerlukan akar umbi yang kuat. Betul. Itulah bagi saya yang saya nampak lah. UMNO ni dia memang adalah parti rakyat lah dia. Ya, betul. Kita boleh lihat lah kesan dia selepas pilihan raya. Kita boleh tengok, kita boleh bandingkan parti UMNO dengan parti yang selain UMNO, which is parti yang dalam kerajaan sekarang hari ni. Kerajaan yang di kerajaan hampir musnah ni. Kita boleh tengok dia. Kalau dulu kita membesar dengan parti UMNO ni kan, kita boleh, yalah, UMNO ni dia banyak program. Ya, betul. Tujuan program ni adalah nak menyatukan rakyat. Betul. Kalau dulu kecil-kecil kan, kita ada program sukan neka dianjurkan oleh UMNO Cawangan. Jadi sebenarnya UMNO ni dia bukan saja parti politik. Betul. Dia adalah satu parti, dia ada satu agenda utama dia adalah untuk menyatu padukan semua kaum kan. Bukan kata kita hanya nak tumpu pada orang Melayu saja. Kalau tidak, macam mana boleh bangsa Melayu lain pun boleh dapat kejar ekonomi kan, kadang melebihi daripada bangsa Melayu kan. Betul tak? So apa macam Faris, pendirian Faris lah kan, Faris melihat sekarang ni, adakah Faris mahu kerajaan unity ataupun kerajaan ataupun kita kena ubah parlimen kan? Okeylah, sebenarnya saya ni tidak kata menolak secara total kerajaan yang kita nak bina, tetapi UMNO sudah tentu jelas kerajaan yang kita nak bina lah tentu mesti wajib tiada DAP. Ya, betul. Jadi itu pendirian UMNO jelas. Kita kalau boleh mungkin nak mengelakkan pilihan raya. Betul.
sebab pilihan raya memerlukan kos yang sangat besar kos dan sebagainya kan. Tapi that's why saya rasa kalau boleh kalau lah mungkin ada satu kesepakatan yang boleh dibina, mengembalikan kerajaan, membina satu kerajaan yang tanpa DAP, saya rasa why not. Walaupun saya rasa lah mungkin ramai orang tak setuju, betul dia. Betul, sebab saya melihat keadaan untuk ke arah itu adalah satu proses yang betul. Tetapi persepsi yang akan dimainkan, ianya akan mungkin akan dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak menjadi kerajaan, kan? Okey deh, kita ambil contoh. UMNO bersatu dengan PAS, join pakatan dengan Tun Mahathir ni tanpa DAP. Apa pendapat Deh? Saya merasakan jikalau sudah begitu kehendak ataupun yang membolehkan pembentukan kerajaan itu berjalan dengan lancar, apa tak ada masalah untuk kita cuba. Tapi apa kesan dia kalau tengok daripada kita tengok viral di media sosial kan, kita banyak kita lihat dalam media sosial ni, apa yang saya tengok lah, mungkin kalau ada yang saya terlepas pandang tu wallahu alam. Tapi kita tengok poll-poll yang ada, kita tengok pandangan-pandangan orang, kebanyakannya seperti menolak. Betul. Apa pembinaan kerajaan bersama dengan Tun Mahathir. Sebab apa? Implikasi dia, apa yang saya lihat, apabila momentum yang dibina oleh Muafakat Nasional ni dah cantik lah, dah sangat orang cakap sangat bersedia untuk menuju ke pilihan raya umum ke-15, tetapi kita tak boleh terlalu yakin. Memang benar dalam keadaan sekarang ni kebanyakan rakyat menolak Pakatan Harapan. Betul. Tetapi adakah dia akan menyokong Barisan Nasional, Muafakat Nasional contohnya? Itu yang kita perlu memperincikan, kaji balik sebenarnya. Okey. Tetapi apa yang macam Faris tanya tadi kan, bagi saya kalau benda ini boleh gabungan ini boleh mewujudkan satu situasi yang menang-menang, win-win situation. Akhirnya rakyat akan selesa. Betul. Akan mendapat manfaatnya. Tidak ada masalah untuk kita cuba kan. Tetapi kita mempunyai pendirian yang tersendiri, UMNO, Muafakat Nasional dan PAS adalah satu gabungan kita untuk matlamat mengejar pilihan raya yang UMNO dan PAS ni adalah parti induk yang menerusi Muafakat Nasional ni. Tapi kalau ada parti-parti lain yang sudi menerima untuk bersama dengan kita dan menerima kita punya agenda utama, saya rasa why not? Tak salah. Tak ada masalah. Cuma kita perlu menangkis persepsi tu. Betul. Persepsi maksudnya akan bercakap inilah kerajaan pintu belakang. Itu patutnya penerangan jelas perlu kita bagi tahu, sebab ini tidak ada jalan lain. Kan? Takkan kita nak biarkan kerajaan tergantung macam ni. Betul. Sampai bila harus kita tempuh benda macam ni? Sampai bila rakyat harus menerima bebanan yang ditinggalkan oleh politikus yang keadaan ni macam saya dapat rasakan macam gila kuasa. Yalah. Kan? Sebab saya hidup dah hampir 40 tahun dalam dunia ni. Saya lahir je saya tahu Mahathir. Kan? Dah dekat 40 tahun ni politik Malaysia ni hanya di kalangan mereka saja. Kan? Kita sebenarnya perlukan satu tunas baru. Betul. Kan? Hidayah patutnya. Belum saya jawab lagi lah kan. Tak, sepatutnya. Waris ni lah maksudnya kan. Senang cerita, anak muda patut diberi ruang, untuk mengisi ruang kepimpinan tampuk kepimpinan negara. Betul. Bila lagi kita nak tengok dia orang? Betul. Bukan kata kita cakap pemimpin hari ini tak bagus. Bukan kita cakap Tun Mahathir tak bagus, tapi Tun Mahathir hebat pada zaman dia. Apa kata beri ruang juga pada orang muda. Betul. Untuk kita juga membina satu kita tunjukkan keupayaan kita yang kita juga mampu untuk mentadbir negara. Betul. Apa salahnya kan? Banyak kita ada banyak yang maksudnya banyak. Saya rasa calon-calon yang berkelayakan, yang kita ambil contoh seperti Dr. Ashraf Wadi Dusuki Faris punya ketua pemuda UMNO sekali-kali je lah kan. Kita punya ketua kita melihat beliau mempunyai wibawa yang besar. Betul. Untuk menjadi seorang pemimpin di masa hadapan. YB Khairi Jamaluddin kan, yang sekarang ni bila saya lihat masih lagi popular dalam kalangan rakyat kan. So kita berbalik kepada topik kita yang tadi Faris kan. Bubar atau tak? Bubar atau tak, bagi saya kalau untuk memenangkan saya punya pendirian, bubar lah. Tapi kalau bubar menang ke? Itu persoalan yang kita perlu tahu kan. That's why bila kita bincang pasal orang tanya bubar atau tak, mana lebih baik. Kan? Kalau saya, pendapat peribadi saya, kalau boleh form government, better form government. Kan? Tapi bubar juga adalah pilihan yang baik kalau kita tak boleh form government. Sebab apa, dalam situasi kita sekarang pun kita tak pasti juga dia. Betul. Kan, sebab data-data yang saya dapat, yang mungkin saya tak boleh nak kongsikan dari segi PNC jumlah dia, PNC. Tetapi bahayanya dia, sebenarnya selepas PR 2018,
orang Melayu terutamanya tidak mendaftar undi. Itu Masih masalah. lagi tiada kesedaran untuk daftar undi. Kesannya dia, kita mungkin bermain dengan emosi hari ni. Betul. Emosi kita nak desak kepimpinan kita supaya mohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Tapi realitinya dia adalah adakah kita mampu sebenarnya untuk memenangi PRU 15? Betul. Dengan keadaan kesedaran orang Melayu yang mungkin ada, tetapi kesedaran Tidak tu secara total, dia tiada tindakan. Ya, betul. Sebab apa? Data-data yang saya dapat, yang saya tengok selepas PRU 18, orang orang Cina, orang India aktif mendaftarkan anak-anak. Mereka ada kesedaran. Jadi kenaikan mereka ni kalau dalam parlimen, kenaikannya mendadak. Memang mendadak. Tapi jumlah dia saya tak boleh nak kongsikan lagi. Sebab apa? Ialah sebenarnya yang paling penting adalah kesedaran pada kita. Saya rasa Faris sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia perlu mengambil langkah. Fikirkan langkah Betul. untuk maksudnya menyuntik pendekatan ni. Dia inilah peluang kita. Kita nak beritahu sahabat-sahabat kita kat luar sana. Kan, kita boleh emosi dalam berpolitik, tetapi perlu ada tindakan. Jadi kalau kita marah tanpa asas yang betul, tanpa tindakan yang kita buat daripada emosi kita, jadi ini akan tamat macam tu je. Kita boleh mungkin bubar parlimen adalah jalan yang terbaik. Tapi sebenarnya kalaulah belum lagi waktu dan ketikanya untuk pilihan raya, kita kena bertindak hari ini. Pastikan anak-anak kita yang boleh mengundi tu, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, dan semua yang kita kenal, kalau boleh lalang kain kita ni, yakinkan diorang tanggungjawab mereka sangat penting kepada negara. Betul. Dan kalaulah mereka duk sibuk komen macam-macam, tapi rupanya dia tak mengundi, dia tak guna. Tak ada tindakan kan? Tak ada tindakan. Siapa pun boleh untuk komen menjadi cybertrooper ataupun keyboard warrior di media sosial, tetapi akhirnya kau tak boleh mengundi kan? Betul. Itu yang kita perlu maksudnya pendekatan yang lebih baik lah untuk kita lakukan. Okey, tapi macam mana pun dia, kita doakanlah yang terbaik untuk negara kita. Kita ni anak muda ni, kita boleh bagi pandangan. Betul. Kan, sebab tapi kita masih lagi tak ada tempat yang mana tak ada kuasa yang betul untuk betul kita bawa suara kita ni kan. Ya, betul. Tapi mungkin suara ni kita boleh sampaikan kepada luar sana kan, supaya banyak lagi pandangan masyarakat yang kita boleh kumpul dan hantar mesej ini kepada kepimpinan kan, supaya kalau boleh buatlah satu keputusan yang terbaik untuk rakyat dan jangan jadikan rakyat sebagai mangsa dalam keadaan ketidaktentuan politik. Mungkin cara beginilah Faris, platform kita untuk menyebarkan maklumat yang dan pendapat kita supaya ianya sampai kepada masyarakat di luar sana. Betul. Ini kita datang hari ni pun dia sebab ini adalah tanggungjawab kita. Ya, betul. Tanggungjawab kita adalah untuk memastikan kalau boleh keharmonian. Maksudnya janganlah kita buat cerita yang boleh memberi kesan negatif. Betul. Terutamanya kepada keharmonian, kesejahteraan negara dan kesejahteraan rakyat. Ya, betul. Sebab kita perlu tahu negara kita ni berbilang kaum. Apabila kita berbilang kaum, kita perlu menjaga keharmonian itu semua, silaturahim kita sesama masyarakat di Malaysia khususnya lah. Kita kena jaga sensitiviti juga. Ya, sensitiviti kaum. Kadang-kadang kawan-kawan, sahabat-sahabat, panas memang panas, marah memang marah. Tetapi kadang-kadang ada batasnya. Negara ini ada undang-undang. Dia umpama kata pepatah, jangan mengikut rasa, kelak binasa. Betul. So kita bercakap dan itu bezanya orang penulis ni, sebab dia ada bahan yang menarik. Ya Allah, apa-apa yang kita boleh kongsikan. Saya pun teruja hari ini Faris Hadi sudi datang bersama-sama saya untuk. Saya tadi maaf kepada kru-kru SNTV juga. Tadi saya balik tadi naik LRT. Oh ya. Jadi saya bergegas balik ni sebab nak bersama dengan SNTV. Kita perlu mengucapkan sedikit terima kasih lah kerana Faris Hadi datang Okey. Tak, sebenarnya saya datang sebab ini tanggungjawab. Betul. Kan, kalau orang panggil kita dan orang nak dengar pandangan kita dan perkongsian kita, kalau ia ni dapat memberi manfaat, ambillah. Betul. Kan, tapi kalau mana-mana kekurangan saya yang rasa tidak berguna, jangan ikut. Kan, saya juga manusia biasa, ada kelemahan ni. Ada khilaf jadi sama-sama lah kita berkongsi pendapat tu. Kita tak mengatakan yang perkongsian dan pendapat kita ni boleh pakai tak. Inilah yang uniknya sekarang ni, sebab kita melalui satu zaman yang maksudnya yang moden begini, platform-platform begini yang kita boleh sampaikan dan kita boleh kongsikan. Tapi yang menarik dia yang menariknya, bila saya dipanggil datang ke SNTV ni punya program Tempat Santai, mereka ada maklumkan pada saya, dia kata ini tak ada moderator.
Sembang lah apa nak sembang. Saya rasa konsep ni menarik. Santai. Kan? Saya rasa nak banyak lagi orang dipanggil datang ke SAN TV ni. Kan, supaya banyak lagi pandangan, perkongsian yang boleh dibuat. Saya mengharapkan SAN TV selepas ini akan mengadakan lebih banyak lagi program-program yang seumpama inilah. Okey, jangan lupa Okay, jangan lupa kita telah berada di penghujung kita punya sahabat-sahabat kita yang di belakang kamera ni, yang ramai-ramai ni semua ni. Jangan lupa subscribe dan minta, sebab apa, kita kalau boleh biar sembang ni jangan panjang sangat. Betul. Temui kami di Shah Alam News Network, di Facebook, di YouTube. Dan jangan lupa like, subscribe dan share posting ni. Kalau korang tak share bro, penat sia-sia kami bersembang sembang ni korang tak nak kongsikan. Semoga apa yang perbualan dan sembang kami pada ini memberi manfaat lah kepada semua penonton. Jangan lupa tinggalkan juga komen anda. Kalau ada segala pandangan, letak saja dalam komen tu, insya-Allah kami akan baca. Dan kalau nak message kami juga, boleh terus private message dalam Facebook. Kita punya Facebook. Bagilah pandangan dan bantu kita naikkan Shah Alam News Network ni, terutamanya masyarakat yang warga Shah Alam. Kita jadikan Shah Alam News Network ni satu platform yang utama kalau boleh. Betul. Biar inilah sumber informasi yang pertama. Kalau boleh bangun pagi tu buka Shah Alam News Network. Kan? Dan itu je. Itu saja. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hadi mengundur diri. Saya Hidi Ali Birazali mengundur diri. Okey. Okey. Shah Alam News Network, thank you.